Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an ayyuhal musyahiduna wal musyahidat, at-tallab wat talibat, al-ahibba. Apa khabar semua para penonton dan juga para pelajar yang ustaz kasihi sekalian. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat lagi bertemu di dalam video untuk kali ini bagi meneruskan pembelajaran kita insya-Allah. Sanuwasil dirasatana fi hadzal yaum insya-Allah fi maddah asy-syari'ah lis-sanati ats-tsalitsah fi qism fiqh al-ibadat الموضوع القضاء والفدية والكفارة. ما زلنا في موضوع القضاء والفدية والكفارة إن شاء الله. وهو في صفحة 88 وإلى 89 إن شاء الله. Okay. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pada bahagian fi' ibadat, qada', fidyah dan kafarah, muka surat 88 hingga 89 buku teks anda. Okey. Jom kita tengok kepada mi'yarut ta'allum. Hayya nara ila mi'yarut ta'allum fi hadzal yaum insya-Allah. Mi'yarut ta'allum awalan bayan man yajibu alaihi qada'us shaum. بيان من يجب عليه قضاء الصوم. ثانيا بيان من يجب عليه الفدية. بيان من يجب عليه الفدية. ثالثا بيان من يجب عليه القضاء والفدية معا. Okay, kita ada 3 objektif pembelajaran untuk hari ini. Yang pertama, anda semua akan dapat bayan, menjelaskan golongan ataupun kumpulan ataupun siapa yang wajib baginya qada'us shaum, menggantikan puasa. Siapakah golongan yang wajib menggantikan puasa? Summa thaniyan, yang kedua, bayan, menjelaskan man yajibu alaihi fidyah. Siapakah golongan yang wajib baginya fidyah? Dan yang ketiga, bayan man yajibu alaihi qada' wal fidyatu ma'an. Menjelaskan kumpulan ataupun golongan yang wajib baginya membayar fidyah dan juga mengqada'kan puasa. Okey, qada' puasa dan juga membayar fidyah, ganti puasanya dan bayar fidyah. Okey, tiga sahaja objektif untuk kita belajar hari ini. Okey, anda sudah bersedia? Kalau sudah bersedia, jom kita mulakan. Buka buku teks anda masing-masing pada muka surat 88 fi safhah 88. Buka muka surat 88. Ada di bahagian bawah tu man yajibu alaihi qada'us shaum. Kita baca dulu. Yajibul qada'u ala man afsada shauma ramadana idza kana mimman yaqdiru ala as-siyam. Wa ammal ithmu fayulhaqu biman taraka as-shaum muta'ammidan aw afsadahu bighairi 'udhrin. Walladhi yajibu 'alayhi al-qada'u as-shaum qada' faqat al-musafir safaran tawilan, al-maridu maradan shadidan, al-hamilu wal-murdi'u allatani aftarata khawfan 'ala anfusihima au ma'al walad. Okey, boleh? Apa maksud dia? Yajibul qada', wajib mengqada'kan puasa, ala man afsada shauma Ramadan, bagi setiap orang ataupun bagi sesiapa yang merosakkan, membatalkan puasa bulan Ramadannya, sedangkan idza kana mimman yaqdiru 'ala siyam, sedangkan dia mampu untuk berpuasa. Wa ammal ithmu, adapun dosa meninggalkan puasa tersebut, fayulhaqu biman taraka as-shaum muta'ammidan,
terkena kepada orang yang sengaja meninggalkan puasa, muta'ammidan, dengan sengaja, au afsadahu bighairi uzrin, ataupun merosakkan, membatalkan puasa, bighairi uzrin, tanpa keuzuran. Walladhi yajibu alaihi alqada, dan golongan yang hanya wajib mengqadakkan puasa hanyalah ada 3 golongan ni sahaja. Dia tidak berdosa tapi wajib mengqadakkan puasa. Okey, siapa golongannya? Yang pertama, golongan yang pertama, awalan al-musafir safaran tawilan. Orang yang bermusafir ataupun pengembara yang menempuh perjalanan yang jauh. Okey, berapa banyak perjalanan jauh tu? Berapa jauhnya perjalanan tu? 1 kilometer, 2 kilometer? Jumhur ulama bersepakat bahawa mesti dua marhalah. Tahu tak 2 marhalah tu jauh mana? Mengikut khilaf di para ulama, di antara 80 hingga 90 kilometer. Jadi adik-adik lebih baiklah kita ambil pendapat yang lebih banyak untuk mengelakkan daripada kita tersalah. Maksudnya di sini kalau kita ambil katalah 2 marhalah itu lebih daripada 90 kilometer, barulah selamat kita. Kalau 80 tu apa semua tu mungkin kita terkurang. Okey, kalau kita jarak perjalanan kita tu masih lagi 80 kilometer, seelok-eloknya tidak termasuklah golongan orang yang musafir safaran tawilan ini. Okey, lebih baik kita ambil yang lebih banyak. Okey, contohnya awak bermusafir jarak perjalanan 100 km. Okey, dah selamat. Untuk kita katakan kita ni adalah golongan yang musafir safaran tawilan. Okey, nanti kita akan jelaskan perkara safaran tawilan ini dalam tajuk-tajuk yang akan datang insya-Allah. Contohnya tajuk solat qasar, solat jamak. Okey, kemudian kita nak tengok golongan yang kedua, al-maridu maradan syadidan. Orang yang sakit, tengok gambar ni, orang yang sakit maradan syadidan, dengan suatu yang sakit yang kuatlah, sakit yang bersangatan, sehingga masuk wad, sakit yang serius. Okey, sehingga tidak mampu berpuasa. Doktor nasihat pun tidak boleh berpuasa lah. Doktor nasihatkan tidak berpuasa. Orang yang macam ni maka tidak dia tidak boleh berpuasa lah. Maka nanti bila dia dah sihat, dia wajib mengqadakkan puasa. Kemudian golongan yang ketiga, al-hamil wal murdi' allatani aftarata khaufan ala anfusihima aw ma'al walad. Al-hamil, orang yang hamil, perempuan yang hamil, wal murdi' ataupun perempuan yang menyusukan anak, al-murdi'. Allatani, yang mana kedua-dua golongan ini aftarata, mereka berdua dua golongan ini berbuka khaufan ala anfusihima, kerana bimbang, kerana takut, kerana risau tentang ala anfusihima, tentang kesihatan ataupun keadaan diri mereka. Okey, au ma'al walad, dan juga keadaan diri anak mereka, dua-dua sekali. Okey, dia bimbang kesihatan diri dia. Kalau dia berpuasa, dia bimbang dia mudarat, dia tidak mampu untuk berpuasa. Okey, contohnya kalau dia berpuasa, dia akan jadi lemah. Anaknya juga akan tidak dapat makan, tidak dapat susu. Okey, orang yang mengandung, contohnya ibu yang mengandung ni, syarat mengandung ni, dia perlu menjalankan tanggungjawab dia, nak masak kepada anak-anak dia lagi dalam keadaan dia mengandung. Okey, banyak kesusahan dia. Kalau dia berpuasa, dia akan jadi lemah. Bila lemah, dan anak-anak dia pun juga akan mendatangkan mudarat. Okey, oleh kerana itu maka dia boleh berbuka puasa, tapi dia kena qada puasa je. Okey, insya-Allah. Jom kita tengok kepada golongan yang seterusnya, iaitu golongan yang wajib membayar fidyah. Okey, jelas tak penerangan yang tadi? Kalau tak jelas, boleh tanya nanti ataupun boleh rujuk kepada ustaz masing-masing lah, insya-Allah. Kemudian kita tengok kumpulan yang wajib membayar fidyah. Al-fidyatu fi sawmi
hiya an yut'ima an kulli yawmin muddan min ghalibi qutil balad yatasaddaq bihi 'ala al-fuqara wal masakin walladhi 'alayhi al-fidyah faqat al-marid alladhi la yurja shifa'uhu al-kabir al-'ajiz alladhi la yaqdiru 'ala as-siyam. Okey, apa maksud dia? Al-fidyah. Fidyah adalah fidyah puasa. Hiya adalah ayyut'ima an kulli yaumin, memberi makan bagi setiap hari yang ditinggalkan puasa itu muddan, satu cupak. Satu cupak min ghalibi qutil balad. Satu cupak makanan asasi bagi sesuatu kawasan tersebut. Okey, contoh kalau di negara kita, beras lah makanan asasi bagi penduduk di negara kita. Okey, dan dia menyedekahkan, yatasaddaqa bihi, dan menyedekahkan makanan tersebut alal fuqara, kepada orang-orang fakir, wal masakin, dan juga orang miskin. Walladhi alaihi fidyah faqad, dan golongan yang hanya perlu membayar fidyah sahaja adalah awalan, yang pertama, al-maridul ladzi la yurja shifa'uhu, orang yang sakit yang tidak ada peluang lagi untuk sembuh. Tengok yang tadi ada juga orang melawat kan. Ini gambar ni biasa duduk kat mana ni, macam ni. Apa? ICU. Okey, ICU. Mereka ni berada di dalam, contohnya dalam ICU dah. Ada penyakit kanser, dah tahap 4 dah. Doktor kata tidak ada lagi peluang untuk sembuh, dan dia pun mungkin koma sehingga tak mampu lagi untuk sembuh. Tidak ada peluang baginya untuk sembuh. Okey, maka golongan ni dia perlu membayar fidyah sekiranya dia masuk sudah masuk bulan Ramadan. Contohnya bulan Ramadan tahun ni lah, bulan Ramadan 1441 1442 Hijriah. 1442 Hijriah ni kita masih lagi berdepan dengan kes-kes COVID-19. Okey, COVID-19. Dan ada golongan yang mungkin terkena infection dia tu sangat-sangat berat, sehingga doktor kata tidak ada peluang lagi untuk sembuh. Maka orang yang macam ni hendaklah baginya, wajib bagi dia fidyah sahaja. Okey, wajib bagi dia membayar fidyah. Siapa yang kena bayar? Dia kena bangun dia kena bangun ni nak bayar fidyah. Ahli keluarganya, ataupun bila dia sudah meninggal dunia, maka ahli keluarga wajib, ahli waris wajib membayar fidyah bagi pihaknya menggunakan hartanya. Okey, tak boleh kita terus nak bagi faraid, nak bagi harta pusaka. Kena selesaikan dulu mana-mana yang wajib bagi si mati. Okey, tu yang kita perlu tahu. Okey, seterusnya yang kedua, golongan yang kedua, al-kabirul ajiz alladhi la yaqdiru 'ala as-siyam, orang yang tua yang lemah, orang tua yang lemah, alladhi la yaqdiru 'ala as-siyam, yang tidak mampu lagi untuk berpuasa, adik-adik. Okey, ada golongan orang tua yang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa. Contohnya dia umur dah 100 lebih ataupun 70 lebih, tapi dia dah ada macam-macam penyakit. Kalau dia berpuasa, mungkin kencing manis dia tu, diabetes dia tu akan mengganggu kesihatan dia. Dia boleh hypo dan sebagainya, sehingga melemahkan dia. Dia sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa. Maka golongan yang macam ni, yang ada sakit kronik dan lemah untuk berpuasa ini, dia wajib bagi dia fidyah sahaja. Okey, wajib bagi dia hanya membayar fidyah bagi setiap hari yang dia tidak mampu lagi untuk berpuasa tu. Okey, Ustaz Arab jelaslah penjelasan Ustaz ni. Seterusnya kita berpindah kepada man yajibu alaihi qada'ul fidyah ma'an. Okey, seterusnya kumpulan ataupun golongan yang diwajibkan ke atasnya qada' puasa wal fidyah, dan juga fidyah ma'an, bersama-sama. Kedua-duanya wajib. Qada' wajib, fidyah pun wajib. Okey, ada dua golongan. Yang pertama, al-hamil wal murdi'il latani aftarata khaufan ala al-walad faqat. Ala al-walad faqat. Okey,
Yang pertama golongan al-hamil, perempuan yang hamil, wal murdi' ataupun perempuan yang menyusukan anak. Tadi kita dah sebut kan, allatani yang mana kedua-duanya aftarata berbuka puasa, khaufan kerana bimbang, alal walad faqat, alal waladi faqat, dia bimbang kerana kesihatan diri anaknya sahaja. Contohnya kalau dia sihat, dia mampu untuk berpuasa, tapi dia bimbang tentang kesihatan anaknya, kemudaratan kepada anaknya. Contohnya ibu yang menyusukan anak. Kalau dia tidak makan, dia berpuasa, dia teruskan puasa dia, susu dia tidak ada. Okey, dia tidak boleh menyusu. Okey, oleh kerana itu dia kena berbuka. Maka orang yang macam ni, golongan yang macam ni, wajib bagi dia apa? Qada dan juga fidyah. Dua-dua sekali. Okey. Begitu juga orang yang hamil tadi, perempuan yang hamil. Kalau dia boleh teruskan puasa, dia rasa mampu. Tapi dengan nasihat doktor, doktor kata tidak boleh berpuasa kerana bimbang komplikasi untuk anak dia. Kalau dia terus berpuasa, mungkin anak dalam kandungan tidak sihat dan sebagainya. Okey, tidak cukup zat dan sebagainya, dia perlu makan ubat untuk cukupkan vitamin dan sebagainya. Macam-macam boleh berlaku. Jadi kalau dia bimbang dengan kemudaratan yang akan berlaku kepada anaknya sahaja, maka wajib baginya qada dan fidyah. Okey, kedua-duanya qada dan juga fidyah. Okey, itu golongan yang pertama. Kemudian yang kedua, man akhara qada'a siyami Ramadan bighairi udhrin hatta halla Ramadan akhar, wa tatakarraru al-fidyah bi takarruris sinin, wa tatakarraru al-fidyah bi takarruris sinin. Okey, apa dia golongan yang kedua ini? Man akhara, sesiapa sahaja yang melewatkan akhara qada as-siyam, melewatkan qada ataupun mengganti puasa bulan Ramadan, bighairi uzrin, tanpa keuzuran, tanpa ada sakit, tanpa dia sedangkan dia mampu untuk berpuasa sepanjang sebelum daripada datangnya bulan Ramadan, hatta halla Ramadan akhar, sehinggalah dia tangguhkan dia punya ganti puasa tu sehingga datangnya puasa yang berikutnya. Okey, wa tatakarraru al-fidyah bi takarruris sinin, dan berganda-gandalah fidyah itu bi takarruris sinin, dengan bergandanya tahun. Semakin lama dia tangguhkan, semakin meningkat dia punya fidyah. Okey, jom kita tengok contohnya. Taraka Zaidun thalathata ayyam min shaumi Ramadan fi sana 1433 هجرية ولم يقضها حتى حل رمضان سنة 1436 هجرية. Okay. Kes dianya macam mana? Zaid ni taraka, meninggalkan puasa, salasata ayyam, meninggalkan puasa sebanyak 3 hari, min shaumi Ramadan, puasa bulan Ramadan, fi sanah, pada tahun 1433 Hijriyah, walam yaqdiha, dan dia ni Zaid ni tidak mengqadakkan, tidak menggantikan puasanya, hatta, sehingga halla Ramadan, sehingga datangnya ataupun bergantinya Ramadan yang seterusnya pada tahun 1436. Okey, berapa tahun dia tinggal tu? Dia tidak qadakkan puasa. Okey, kita boleh tengok kepada rajah di bawah ni lah. Okey. Ada sambungan sikit. Fal fidyatul lati yajibu ala Zaid dafa'aha ma'al qada' 9 amdad. Okey. 9 amdad. Okey. Fal fidyah, maka fidyah yang wajib baginya, bagi Zaid, dafa'aha, untuk dibayar olehnya, ma'al qada', bersama-sama dengan menggantikan puasa itu, 9 amdad. Fidyahnya adalah 9 cupak. Bagaimana dikira? Tengok
Kes berlaku pada tahun 1433 Hijriah. Ramadan tahun tu dia meninggalkan puasa Ramadan selama 3 hari. Okey. Kemudian dia tangguh puasa dia, nak ganti puasa. Bulan Syawal dia tak puasa, bulan Zulkaidah dia tak puasa lagi, bulan Zulhijjah dia tak puasa lagi, Muharram, Safar, Rabiul Awal, sampailah berlalunya tahun tersebut sampai kepada bulan Ramadan 1434 Hijriah. Lam yaqdi siyam, tidak lagi dia gantikan puasa itu, maka wajib bagi dia apa? Qada puasa 3 hari yang dia tinggalkan tadi. Dia tak ganti-ganti lagi, hutang tetap 3. Ni ada fidyah salasah amdad. Ada pula denda dah. Ada denda dah kena bayar. Fidyah 3 cupak. Fidyah sebanyak 3 cupak. Okey. Malangnya dia masih lagi tidak menggantikan puasa sehinggalah sampai pada tahun berikutnya 1435 Hijriah. Lam yaqdi siyam, tidak lagi dia mengqadakkan puasanya. Maka hutang dia berapa? 3 hari. Jadi qadak 3 hari. Qadak dia, ganti dia hendaklah 3 hari. Fidyahnya berapa? Fidyahnya sudah berganda sebab dah sampai 2 kali Ramadan ni. Dah sampai 2 kali Ramadan, fidyahnya sudah menjadi 6 cupak. Okey. Malang berganda-ganda sehingga sampai tahun 1436 Hijriah, yaqdi siyam. Okey, dia dah gantikan puasa. Okey, tapi dia tak bayar lagi puasa, tidak bayar fidyah, maka fidyahnya dapat berapa? 9 cupak. Okey, 9 cupak. Maka dia kena bayar, wajib bagi dia bayar 9 cupak. Okey, nampak? Ustaz harap jelaslah untuk golongan yang wajib qada dan fidyah bersama-sama ini. Kedua-dua wajib. Qada dia wajib, fidyah pun wajib juga. Untuk penjelasan yang lebih lanjut, anda boleh rujuk kepada ustaz masing-masing. Bagi anak-anak murid ustaz, boleh rujuk ustaz untuk tanya persoalan-persoalan yang mungkin ada bermain di fikiran masing-masing. Okey, jadi biasanya yang meninggalkan puasa ni mungkin golongan wanita lah. Golongan wanita yang terpaksa meninggalkan puasa ini, dia tidak boleh puasa. Jadi dia kena beringat-ingatlah. Jangan tangguh-tangguh sehingga sampainya bulan Ramadan berikutnya. Okey, kalau kita ada hutang 3 hari, lunaskanlah hutang itu sebelum sampainya bulan Ramadan berikutnya. Maksud ustaz, gantilah puasa itu sehingga sebelum sampai Ramadan berikutnya, barulah kita tidak diwajibkan membayar fidyah, tidak dikenakan membayar fidyah. Okey, jangan kita buat leka benda-benda ni. Begitu juga dengan kalau ada lah pelajar lelaki yang masih tidak rajin untuk berpuasa ni ataupun mengelak untuk berpuasa ni, janganlah buat tak tahu. Okey, kalau ada tertinggal kerana keuzuran dan sebagainya, begitu juga kalau kita sakit dan sebagainya, tolonglah ganti sebelum daripada bulan Ramadan berikutnya. Okey, cepat-cepat ganti. Seelok-eloknya bulan Syawal tu dah siap semua dah, kita ganti puasa awal-awal, barulah kita tidak kalut. Ni bulan Syaban ni pun barulah nak ganti, baru duk kalut nak ganti, tak ingat berapa hari dah tinggal puasa. Okey, janganlah macam tu. Jangan kita amalkan menangguhkan benda ni. Okey, dia melibatkan hukum ini, dan ini akan dituntut di akhirat kelak, mungkin lah. Okey, insya-Allah. Jadi ustaz harap kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada membuat dosa yang kita tidak sedar inilah. Okey, dengan kita belajar ilmu ni, insya-Allah kita akan lebih menjaga syariat kita, lebih menjaga agama kita. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz rasa setakat itu sahaja untuk hari ini. Apa-apa kebaikan itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan keburukan itu daripada diri ustaz sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Macam mana video tadi? Jangan lupa subscribe, like, komen dan share.